Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 16 Ogos 2020. Pengetahuan pengurusan risiko bencana dalam kalangan komuniti setempat memainkan peranan penting mengurangkan risiko bencana. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Seri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof berkata ini kerana komuniti setempat adalah kumpulan paling hampir dengan kawasan bencana dan arif dengan kawasan persekitaran selain mempunyai maklumat penduduk dan mereka yang terkesan bencana. Datuk Muhammad Ridwan berkata, kelebihan itu memudahkan akses dan mempercepatkan proses penyelamatan. Pentingnya komuniti di sini pandai menguruskan sementara menunggu bantuan-bantuan dari luar. Menggunakan statistik yang lepas. Kalau kita mengetahui keadaan sekeliling, kalau kita mempunyai pengetahuan akibat impak bencana tu seperti risiko boleh dikurangkan. Kalau kita faham. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan program pengurusan risiko bencana berasaskan komuniti di SK Mesilau Kundasang. Jelasnya pemimpin komuniti yang telah dilatih dengan pengurusan risiko bencana turut berperanan menyebar luas pengetahuan tersebut kalangan masyarakat. 110 peserta terlibat dalam program sehari ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia akan terus memantau keadaan di Semporna berikutan gempa bumi lemah yang berlaku di daerah itu pagi semalam. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia Muhammad Helmi menasihati penduduk di Semporna tidak panik dan menyebar maklumat tidak sahih. Katanya orang ramai boleh mendapatkan maklumat sahih di laman rasmi Facebook Met Malaysia atau memuat turun aplikasi My Cuaca. Beliau berkata demikian dalam temu bual di Radio Sabah FM. Semalam satu gempa bumi lemah berukuran 3.3 pada skala Richter berlaku pada jarak 14 km dari barat Semporna dengan kedalaman 14 km. Berdasarkan penilaian awal Met Malaysia, gegaran akibat gempa mungkin dirasai penduduk di daerah itu. Baik, situasi terkini COVID-19 di Sabah. Sabah terus merekodkan sifar kes positif COVID-19 selama 3 hari berturut-turut selepas mencatat 4 kes baru pada Rabu lalu. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sabah kekal 415 kes. Menurut infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, masih terdapat 17 kes aktif yang dirawat di hospital berpakar di seluruh Sabah. Daripada jumlah itu, 13 pesakit dirawat di hospital berpakar di Sandakan, Pinampang 2, Tawau dan Kota Kinabalu masing-masing seorang. Sementara itu, tiada pesakit sembuh dilaporkan setakat semalam, menjadikan jumlah pesakit sembuh dan discharge 390 orang. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini juga kekal 8 kes. Ya, pelbagai aktiviti boleh diadakan bagi merayakan Bulan Kebangsaan di negara ini meskipun berdepan dengan ancaman wabak COVID-19. Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sabah UMS Dr. Yep Bon Tat berkata, program menyambut Bulan Kebangsaan tidak semestinya tertumpu kepada program tradisi berkumpul di suatu tempat yang membabitkan ramai orang. Sebaliknya boleh diadakan dengan pelbagai cara. Ketika ditemui pemberita RTMD Kota Kinabalu, Dr. Yip berkata kecanggihan teknologi maklumat memberikan alternatif serta kelainan dengan menganjurkan interaksi secara dalam talian termasuk bacaan puisi kenegaraan. Kita perlu sentiasa ingat ada pelbagai cara untuk kita menghayati semangat kebangsaan. Okay. Tak semestinya kita kena berkumpul dengan bersorak ramai-ramai selamat Hari Merdeka. Sekarang aktiviti maya, secara online kita boleh buat aktiviti itu. Ujarnya, program sedemikian sudah pastinya membantu menghindar penularan COVID-19 dalam kalangan masyarakat termasuk pelajar institusi pengajian tinggi. Sekiranya kita ingin membuat sambutan lah, sepatutnya penganjur perlu memperketatkan lagi kawalan dan mungkin memperluaskan lagi kawasan sambutan supaya lebih ramai lagi masyarakat yang boleh hadir dan menyemarakkan lagi sambutan tersebut lah. Mementingkan SOP lagi sebab kan Hari Kebangsaan akan datang, banyak warga negara akan menyambut Hari Kebangsaan. Oleh itu saya rasa kita perlu juga selalu memperingatkan sendiri
yang perjuangan untuk COVID-19 belum lepas. Memang berbeza dengan tahun yang sebelum semua ini. Dengan sebab ada COVID ini, saya rasa yang kali ini mungkin saya akan hadir yang macam seperti program online untuk merayakan Hari Kemerdekaan ini. Itu sangat penting untuk semua rakyat untuk mematuhi SOP-SOP yang telah ditetapkan seperti menghadkan bilangan peserta. Tetap kita boleh meraihkan Hari Kemerdekaan sebab ini satu hari yang sangat penting untuk orang Malaysia. Seramai 599 penduduk di 45 buah kampung dalam daerah Beluran dan Telupit menerima geran pemilikan tanah masing-masing melibatkan keluasan 1,643.96 hektar. Majlis penyerahan geran disempurnakan Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal dalam majlis penyerahan geran tanah di Beluran. Daripada 318 geran di daerah Beluran, 107 geran dihasilkan melalui program pengukuran pendudukan anak negeri pantas di Kampung Tangkerasun, manakala 211 geran lagi melalui kelulusan permohonan tanah bersyarat geran anak negeri NT yang melibatkan 30 kampung di Beluran. Sementara itu, daripada 281 geran NT di Telupit, 161 geran dihasilkan melalui program pantas di Kampung Berayung, Kampung Mau dan Kampung Taviu. 120 geran lagi di Telupit melalui kelulusan permohonan tanah bersyarat NT yang melibatkan 15 kampung. Ya, dalam perkembangan sama, Jabatan Tanah dan Ukur Sabah telah mengeluarkan sebanyak 17,742 geran tanah di daerah Beluran dan Telupit. Pengarahnya Bernard Liu Chow Min berkata daripada jumlah itu 14,715 geran atau 83% merupakan geran tanah anak negeri NT. Bernard menasihati pemilik-pemilik tanah anak negeri agar mengusahakan tanah yang diberi milik dengan sebaiknya dan tidak menjual tanah tersebut. Katanya subsidi dan hikmat nasihat disediakan Jabatan Pertanian Sabah untuk membantu mereka dalam membangunkan tanah. Bernard berkata jabatannya akan terus berusaha untuk memastikan sistem penyampaian perkhidmatan diberikan adalah yang terbaik selaras visi jabatan ke arah penyampaian perkhidmatan yang terunggul. Susulan pergaduhan melibatkan pelajar sebuah sekolah menengah di daerah Ranau yang tular di media sosial. Baru-baru ini, polis Ranau telah menahan 5 pelajar termasuk seorang pelajar perempuan di pelbagai lokasi bagi membantu siasatan klip video berkenaan selepas menerima laporan kira-kira 10.40 malam Khamis lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Ranau, DSP Sam Newton, kejadian dipercayai berpunca daripada kejadian ejek-mengejek di antara kumpulan pelajar. Kes disiasat di bawah Seksyen 147 Kanun Keseksaan. Pihak yang didapati bersalah boleh dihukum penjara 2 tahun atau denda ataupun kedua-duanya sekali. Polis turut menasihati orang ramai supaya menghentikan penyebaran klip video berkenaan bagi mengelak stigma negatif terhadap pelajar terlibat. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian seumpama perlu menyerahkannya kepada pihak berkuasa untuk siasatan lanjut. Pitas Bayview, satu lagi kawasan menari yang baru dibangunkan menjadi salah satu kawasan tumpuan di daerah Pitas. Pusat riadah yang hanya terletak 1 km dari dataran Bengkoka Pitas itu mula menjadi tumpuan pengunjung. Kawasan ini membolehkan para pengunjung menikmati pemandangan laut dan keindahan matahari terbenam. Menurut Timbalan Menteri Kewangan 1 merangkap Ahli Parlimen Kudat Datuk Abdul Rahim Bakri, Pitas Bayview merupakan sebahagian daripada pembangunan kemudahan rekreasi agar rakyat dapat menikmati keindahan alam di daerah berkenaan. Ianya berada di Teluk Marudu yang merupakan tempat yang dilindungi sebagai kawasan Tun Mustapa Marine Park, dan kita berhasrat untuk mengekalkan kecantikan di kawasan ini dengan memelihara pantai-pantai dan juga ekosistem di kawasan ini supaya
ianya dapat dinikmati bukan saja oleh masyarakat hari ini tapi juga di generasi yang akan datang. Pengunjung yang ditemui teruja dengan pemandangan yang menarik. Ini kali pertama saya datang di Pintas dan saya melihat banyak tempat menarik di Sabah ini tu. Suasana yang sangat menarik, melihat matahari terbenam. Jadi syukurlah kita dapat keindahan seperti ini dan sangat-sangat cantik dan kita boleh bergambar air Pintas dengan latar belakangnya matahari terbenam. Memang suasananya memang sangat cantik. Kalau untuk bergambar memang banyak tempat-tempat poin-poin untuk bergambar cantik. Lagi-lagi kalau sebelah petang dia ada sunset memang sangat menarik mau bergambar di sini. Jadi pada orang di luar sana yang mau berkunjung ke Pintas, tempatnya wajib untuk disinggah. Selain merakam gambar dan menikmati pemandangan, pengunjung juga boleh melakukan riadah ringan seperti jogging di trek sejauh 1 km yang disediakan dan mendaki bukit. Majlis pelancaran Pintas Bayview ini akan disempurnakan pada 21 Ogos ini dengan pelbagai pengisian menarik diadakan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Keindahan pemandangan matahari terbenam ini menjadi taruhan utama yang ada di Pintas View ini dan tidak hairan apabila ia siap sepenuhnya nanti ia akan menjadi tumpuan utama pelancong yang datang ke daerah Pintas ini. Laporan Mazrona Kalinggalan untuk Berita RTM. Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan kerjasama pihak berkuasa lain akan mengadakan bengkel pemberian lesen enjin motorbot sangkut kepada para belia di daerah kecil Pegalungan, Nabawan. Setiausaha Tetap KBS Negeri Yusi Abdullah berkata bengkel itu perlu memandangkan rata-rata belia di daerah itu tidak mempunyai sebarang lesen enjin bot sangkut yang mengakibatkan mereka terlepas peluang pekerjaan. Apabila ada berlakunya kekosongan sebagai pemandu bot, walaupun jawatan itu diperlukan di daerah ini, tetapi mereka tidak dapat mengisikan kerana mereka sendiri tidak ada yang mempunyai lesen. Dan akhirnya peluang itu terlepas kepada belia-belia di daerah lain yang mempunyai akses. Belia ditemui media selepas merasmikan Majlis Penutupan Bengkel Enjin Bot di Nabawan. Bot merupakan medium pengangkutan utama penduduk kampung di daerah ini, termasuk agensi kerajaan. Kami mahukan program itu diadakan di mana program itu membawa sendiri Jabatan Laut untuk datang ke sini supaya kami boleh mendapatkan lesen untuk peluang-peluang pekerjaan. Rata-rata kami di belia-belia Pegalungan ini semua cun-cun champion pegang bot tapi tiada memiliki lesen. Bila kita sudah memohon macam botmin tidak kena terima. Masalah tiada lesen. Itulah masalah kami di sini. 30 belia sekitar daerah kecil Pegalungan menyertai bengkel 3 hari ini. Baik, sekian berita pagi Sabah. Saudara, budayakan norma baharu pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.